Good. Okay, so dalam part 4 mengenai polimer. Okay, polimer dia cover 3 subtopik ni. Polimer, getah asli, getah sintetik. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok apa itu maksud polimer. Okay, tindak balas pempolimeran dan juga kegunaan polimer dalam kehidupan seharian. Okay, ni saya dah screenshot dah, masa saya dah snap je. So apa itu polimer? Ni selalu keluar juga kertas 2 dan juga kertas 1. So polimer ialah molekul berantai panjang. Maksudnya panjang. Poli maksudnya banyak. Betul kan? Mono, satu. Molekul berantai panjang yang terhasil daripada banyak ulangan unit asas. Unit asas ni kita namakan dia monomer. Mono means satu. Mono, one. One. Poly means many, banyak. So macam mana nak jadinya polimer? Bukan poligami. Nah, macam mana jadikan polimer? So monomer. Jadilah polimer. Masa monomer ni banyaklah, bukannya 3. Kalau monomer 4 monomer. Macam poligami lah, betul lah. Poligami kan 4 isteri. Isteri 1, isteri 2, isteri 3 jadilah poligami maksudnya kan. Okay, apa dia? Okay, tapi bukan poligami. Poli tu maksudnya banyak. Sama juga dengan polimer. Polimer maksudnya satu molekul berantai panjang yang terhasil daripada percantuman monomer kecil. Okay, awak ibaratkan macam batu bata lah. Awak nak buat rumah. So daripada rumah tu mesti kena ada batu bata kan. So batu bata tu adalah kita panggil dia monomer. Kita analogikan sebagai monomer. So batu bata susun monomer berjadilah rumah. So rumah tu adalah polimer. So macam mana nak jadikan polimer? So kita cantumkan banyak-banyak monomer, jadilah polimer melalui tindak balas. Nama dia adalah tindak balas pempolimeran. Okay, soalan selalu tanya. Namakan tindak balas ini. So tindak balas pempolimeran. Tindak balas pempolimeran ialah tindak balas di mana monomer dia bercantum, bergabung tu and then menghasilkan polimer, satu molekul yang berantai panjang. Ni monomer dia banyak ni, berjuta-juta kan. Okay, so dia akan mengalami tindak balas pempolimeran. So dia akan jadi satu molekul berantai panjang. Nampak rantai ni? Okay, rantai dia macam rantai awak lah. Okay, so molekul berantai panjang ni kita namakan dia sebagai polimer. Yang ini kena ingat maksud dia. Boleh? Sampai sini boleh? Boleh. Okay, very good. So unit asas bagi polimer adalah unit asas adalah monomer. Okay, habis. Okay. Sumber polimer. So polimer sumber dia terbahagi pada 2. Yang pertama, polimer semula jadi. Okay, semula jadi means dia terhasil secara semula jadilah. Daripada alam sekeliling kita. Contohnya lah macam apa? Macam apa yang semua jadi? Manusia. Bukan manusia sayang. Okay, kanji, selulosa, protein, semua ni. Okay, nampak? Contohnya kan? Awak belajar bio kan? Monomer bagi protein ialah asid amino, betul tak? Maksudnya nak jadikan protein, asid amino tambah asid amino tambah asid amino dapatlah protein, betul tak? So dalam topiknya pun kena tahu monomer dia apa. So untuk protein, okay, ini adalah polimer yang semula jadi. Getah asli ni getah strak yang pun getah tu. Yang pure latex tu, itulah getah asli. Okay, sebenarnya monomer getah asli ni terhasil daripada isoprena. Isoprena ni adalah monomer bagi getah strak awak tu. Bukan awak lah. Aisyah kita getah. Macam mana? Okay, dia macam ni. Monomer ke polimer tadi faham? Okay, dia macam ni Okay, saya tunjuk contoh monomer bagi polimer. Okay, monomer untuk kanji. Okay, monomer untuk kanji adalah glukosa. Maksudnya, polimer adalah terhasil daripada percantuman monomer. Maksudnya, awak ambil glukosa. Lepas tu tambah glukosa. Banyak lah ni, banyak berjuta-juta kan.
Okay, dia tambah-tambah ni tambah-tambah ni dengan tindak balas dia, nama dia tindak balas pempolimeran. Siapa yang rindu punya lesen sekolah tu, punya lesen sekolah. Rehat. Baliklah. Okay, so glukosa tambah glukosa. Ini semua adalah monomer. So monomer, unit asal ni bergabung, okay, bercantum, dia akan membentuk polimer. So polimer dia, nama dia kanji. Nama lain lah, kanji. So kanji ni adalah gabungan glukosa yang banyak-banyak tu, jadilah kanji nama dia. Contoh lain, acid amino. Okay, polimer dia adalah protein. Okay, monomer dia adalah acid amino. Awak kena ingat monomer dia apa, polimer dia apa. Yang selalu keluar yang ni, getah asli sebab kimia punya. Getah asli, getah skrat awak tu. Okay, so dia punya monomer adalah isoprena. Saya kata contoh isoprena. Okay, dia punya polimer dia adalah getah asli. Maksudnya nak hasilkan getah asli, awak kena ada isoprena. Dia punya formula nanti saya akan tunjuk isoprena macam mana. Okay, maksudnya polimer sendiri ni senang saja. Yang terhasil secara semula jadi, dia dari alam sekeliling kita. Okay, yang kedua adalah polimer sintetik. Okay, sintetik means dihasilkan oleh manusia. Okay, contoh yang awak tahu, bagi saya contoh polimer yang awak tahu yang di Mesir, yang nampak polimer tu macam plastik semua tu. Nah, siapa? Bagi nama pula cari nama budak pula. Oh, hilang dah nama. Lama tak buat random night. Kita bagi, siapa nak jawab ni? Zulaika, Ika. Bagi saya contohlah. Contoh bahan atau benda yang adalah polimer sintetik buatan manusia. Botol plastik. Botol plastik, botol air. Botol air awak tu kan plastik kan? Itu adalah dihasilkan oleh manusia kan? Itulah polimer sintetik. Maksudnya dia apa dia? Tupperware, yes. Itu semua polimer sintetik. Okay, dia terhasil daripada tindak balas yang buat kat mak-mak ke, kat kilang ke. Bukan semua jadi. Itu kita nama dia sintetik. Okay, contohlah yang ada gambar rajah kat buku teks awak ni. Kanji. Kanji yang nasi beras orang makan semua tu kan. Terhasil daripada, ialah polimer. Dia terhasil daripada glukosa. Glukosa ni adalah, glukosa ni adalah monomer. Ni polimer. Okay, daging. Okay, daging ni protein kan. So protein adalah dia punya polimer. Dia terhasil dari siapa? Dari monomer dia. Monomer dia nama dia acid amino. So ini dua ni adalah polimer. Polimer apa? Polimer apa guys? Sintetik. Mana? Semula jadi. Semula jadi. Okay, so semula jadi. Beras kan yang awak ambil daripada ni kan, mana buat sendiri kan? Mana yang awak buat kan? Semua tu dah terhasil siap-siap dah. Daging. Daging ke lembu. Awak nak buat ke kilang buat apa? Lain lah burger McD. Okay. Nylon. Okay, nylon, tali semua semua ni adalah polimer. Dalam topik ni sebenarnya awak akan belajar, kita akan buat eksperimen hasilkan nylon tau. Topik baru, seronok eksperimen ni. Tapi itulah, bahan tak ada. Nanti kalau ada bahan saya buat demo live. So nylon sintetik ke? Apa jadi? Sintetik. Sintetik sebab dia pada kilang kan. Okay, boleh beza tak polimer dua tu? Boleh. Very good. So senang cerita, yang plastik ni semua polimer sintetik. Okay, senang cerita kan, plastik. Maksudnya tengok bahan-bahan semua yang berunsurkan plastik tu semua adalah polimer sintetik. Okay, dah habis. Habis pasal polimer. Okay, next muka surat seterusnya. Okay, contoh lain. Okay, ni sini ada, sorry. Okay, ni senang. Poli, okay nampak? Beza dia, kalau sintetik senang sikit. Sintetik dengar monomer dia stirena. Kalau awak tak tahu kan. So, kalau polimer, awak tambahlah poli depan tu. Poli
sterina. Nampak tak? Okay. Kalau lah nama polimer tu, awak tak tahu nama. Polimer tu nama dia polipropena. Apalah monomer dia? Buanglah perkataan poli. So, monomer dia adalah propena. Okay, yang ketiga. Polyvinyl chlorida. So, apa nama dia? Kata yang apa? Okay, dia bagi satu bahan kan. Polimer ni nama dia polyvinyl chlorida. Apakah monomernya? Vinyl chlorida. Very good. Polyvinyl chlorida. Mudah ke susah? Mudah aja dong. Okay, boleh? Ya, saya. Boleh? Ni Boleh. Afham? Afham? Yep. Faham? Okay, Alhamdulillah. Okay, tengok next. Jenis polimer. Sampai sini tadi faham tak? Maksud polimer. Faham. Very Faham. good. Nampaknya sel-sel awak berhubung dengan baik untuk tahun 2021. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Zia. Okay. Okay, next. Jenis polimer. Okay, ni pun saya baru study tadi ya. Benda jadi polimer. Sebab ni tak ada dalam silibus lama. Tiba baru awak kan. Bagus awak belajar ni. Okay, dalam buku teks awak kat sini jenis polimer. Saya ambil je. Okay, apa lagi kat sini? Ni sini. Sebab tak puas tak tulis kan. Tulis boleh. Okay, jenis polimer ada 3. Okay, yang pertama awak akan kenal iaitu polimer termoplastik. Termoplastik. Termo. Siapa tahu kenal termo tu apa? Termo tu apa? Suhu. Termo. Suhu. Yes, melibatkan suhu lagi. Termo. Bila suhu dia mesti melibatkan apa? Dia mesti ada libatkan apa? Suhu? Lagi? Haba. Yes, ada haba. Maksudnya nak hasilkan dia tu mesti melalui pemanasan. Awak kena panaskan dulu baru dapatkan hasilkan polimer ni. So polimer yang pertama adalah polimer termoplastik. Yang kedua polimer termoset. Beza dia plastik, set. Yang ketiga, ni pun saya baru tahu kan ni, polimer elastomer. Oh, dah punya transformer dah punya dia. Okay. Ada 3 jenis polimer yang awak akan belajar. Termoplastik, okay, termoset dan juga elastomer. Okay, ini adalah dia punya gambaran jala. Sebab polimer, awak ingat polimer tu satu molekul berantai panjang. Monomer kecil bergabung. Apa nama tindak balas tu? Monomer kecil bergabung. Tindak balas apa? Pempolimeran. Pempolimeran menghasilkan Polimer. yes, polimer. So, yang pertama kita tengok termoplastik. Okay, ni gambar dia. Nampak ni macam polimer. Molekul berantai panjang. Nampak macam rantai tu kan? Okay. Polimer termoplastik ni, dia ialah polimer yang dapat diacu. Acu apa acu? Acu apa? Acu, siapa acu? Polimer yang dapat diacu. Acu tu apa weh? Sebati, segata. Sebati, segata. Dan akan disebata. Takkan Dibentuk. Yeah, dibentuk. Acu. Acu komponen ni Melayu ni. Dapat dibentuk berulang kali selepas dipanaskan. Okay, so kalau plastik ni, polimer teraplikasi plastik dah ni kan. Sebab kita fokus kepada polimer sintetik. Sebab polimer semua jadi tak ada masalah, memang itu je. Okay, so polimer termoplastik adalah polimer yang dapat diacu berulang kali, dibentuk berulang kali selepas dipanaskan. Okay. Tapi kejap. Dia juga boleh dikita semula. Maksudnya kalau dah leburkan, awak dah leburkan di plastik tu, lepas tu awak boleh guna balik dia. Maksud kita boleh bentuk-bentuk lain pula. Contohnya mula paip PVC kan. And then awak leburkan dia. Lepas tu awak boleh guna balik untuk bentuk yang lain.
Okey, dia akan melebur dan mengeras selepas disejukkan. Betul lah. Okey, contoh dia nilon. Ni yang buat tali ni. Tadi ni. Ni. Ini adalah contoh polimer termoplastik. Maksudnya dia boleh kita bentukkan semula bila kita panaskan. Lepas tu kita boleh guna lagi kan. Awak kadang selalu guna kan. Lepas tu dia boleh bila dah keras, dah sejuk, dia akan mengeras. Okay? Faham sampai sini? Untuk termoplastik ni boleh beza Boleh InsyaAllah. Okay, contoh dia polyetina PVC, polyvinyl chloride. Vinyl chloride ni PVC ni, polyvinyl chloride ni adalah PVC ni apa guys? PVC. PVC ni apa yang awak selalu guna apa? Dia bukan kertas depan belakang tu ke? Bukan. Kita selalu sebut apa? Tu PVC. Apa dia tu? Apa tu? PVC lah, PVC paper. Pipe tu. Ya, pipe lah, pipe PVC. Pipe. Awak selalu sebutkan pipe PVC. Oh ya PVC tu apa dia? Salah terjemah ni. Terjemah tu. Azan mabuk. Oh, pipe PVC. Awak dah pandai dah tu. Sebab tu short form bagi polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride. Itulah PVC. Okay, nampak sikit kan depan ni. Oh, pipe polyvinyl chloride. Nampak bijak gila. Boleh? Okay, so PVC adalah polyvinyl chloride. Okay, nombor 2 ialah polimer termoset. Okay, polimer termoset ni pula dia tak dapat diacu. Maksudnya dia tak dapat dibentuk semula selepas dipanaskan. Lepas tu kalau awak panaskan dia terus urai atau tumpah hangus. Okay. Dia bentuk dia ada macam ni, rangkai silang dia nampak dia ada rangkai silang, dia ada satu, ni polimer, nampak ni polimer dia. Okay. Lepas tu dia ada ni yang warna purple ni. Tu kita panggil dia rangkai silang. Okay, dia akan terurai dan hangus apabila dipanaskan, tak dapat dikita semula. Contoh dia apa dia? Tak tahu. Apa benda-benda yang kat rumah awak tu yang mana kita kalau pecah habis lah gitu. Kaca. Kaca kan? Dia bukan kaca. Kaca. Dia daripada ni, okay. Melamin tak melamin? Pinggan melamina. Tahu? Ni contoh dia ni. Saya dah cari dah ni. Filem Okay, contoh dia melamina dan bakelit. Apa pula bakelit ni? Bakelit tu apa teacher? Melamina tu apa dia? Contoh yang melamina ni. Tahu kan yang pinggan melamin semua tu kan? Kan nak buat pinggan semua tu kan boleh pemanasan juga kan? Kacau. Okay, so bila dah bila dia macam pecah ke apa tak boleh lah. Okay, kalau bakelit ni maksudnya bukan pinggan, maksudnya dia campuran pinggan tu dia ada plastik. Dia ada plastik campur dengan elemen lain lah. So melamina ni maksudnya dia adalah polimer termoset. Dia kalau dah macam kalau panaskan lagi macam dah tak boleh guna dah lah. Bakelit ni macam ni. Ni soket yang dekat soket elektrik tu. Ya. Soket. Kan letak plug tu. Perasan tak kalau macam dia terbakar? Ya. Tidak. Macam guna lagi. Bahaya dah. So dia tak boleh guna semula dan tak dapat dikita semula. Itulah bakelit. Bakelit ni itulah contoh dia. Awak boleh google lah bakelit tu apa. Sebab saya google, saya tengok contoh dia macam tu lah. Macam soket yang plug-plug tu. Okay. Next. Silap. Okay, so termoset. Ni acu, ni dia tak acu. Okay, tengok yang last. Polimer elastomer. Okay, bentuk dia macam dia ada rangkai silang. Okay. Macam termoset, cuma dia sepah-sepah sikit bentuk dia. Okay, dia bentuk sepah-sepah. Dia ada rangkai silang. Maksudnya lagi kuat lah ni. Rasanya lagi kuat ni. Nanti kita belajar lah macam mana sebab saya pun tak kuasa kan. Dia ada rangkai silang Dia beza dengan yang termoplastik ni, dia tak ada warna purple tu kan. Purple tu rangkai silang. Kita akan tambahkan
elemen unsur lain lah dekat tengah-tengah tu untuk bagi dia lagi kuat. Biasanya rangkaian silang ni. Okey, polimer elastomer, maksud plastik elastomer ni dia dapat diregang kembali kepada bentuk yang asal. Dilepaskan, dapat diregang kembali ke bentuk asal selepas dilepaskan. Okey, maksudnya boleh tarik, dia lepas balik. Contohnya getah lah. Apa-apa yang bersifat getah. Benda-benda yang boleh buat getah lah. Getah-getah lah kan. Teacher. Ya? Kalau tanah liat tu polimer elastomer. Tanah liat ialah seramik. Oh, seramik. Okey. Seramik dia bukan ni. Polimer ni kata plastik, apa benda yang macam pinggan-pinggan kat rumah awak tu kan. So ada dia plastik kan, dia ada mungkin campur plastik yang dia campurkan dengan seramik macam tu lah. Dia mungkin dia tambah apa saya kata bahan yang diperkukuhkan. Kalau topik tahun lepas ada topik tingkatan 5 silibus lama punya lah. Okay. So kalau yang ni dia macam getah lah, sifat elastik dia tinggi. So maksudnya bentuk dia dia boleh, contohnya apa pun getah lah. Contohnya tayar kereta semua tu lah. Yang getah-getah. Taruh tangan getah ke apa ke. Itu dah polimer elastomer. Okay, maksudnya kalau awak tarik dia, regangkan dia, dia akan kembali kepada bentuk yang asal. Elastik ni maksudnya tahap keregangan yang tinggi. Dia boleh bentuk tapi dia tak akan putus. Okay, boleh? Okay, ada berapa jenis polimer? 3. Apa dia? Polimer termoplastik. Termoplastik. Kedua? Polimer termoset. Termoset. Yang ketiga? Polimer elastomer. Okay, very good. Elastomer. Okay, itu sahaja untuk yang itu. Okay, dah. Okay, next kita akan tengok tindak balas pempolimeran. So, tindak balas pempolimeran ni ialah tindak balas nak hasilkan polimer. Maksudnya macam mana monomer tadi bergabung, monomer kecil tadi bergabung membentuk polimer. So, nama tindak balas dia ialah tindak balas pempolimeran. Okey, tindak balas pempolimeran dia ada 2 tau. Satu, pempolimeran penambahan. Yang kedua, pempolimeran kondensasi. Okay, kita akan tengok satu-satu Saya akan bagi contoh satu polimer ni. So ada 2 tindak balas pempolimeran. Okay, tindak balas pempolimeran penambahan. Apa itu tindak balas pempolimeran penambahan? Yang polimer kepala awak plastik je. Okey, pempolimeran penambahan maksudnya berlaku bila monomer monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2. Kovalen ganda 2. Ingat tak ikatan kovalen tu ikatan apa? Antara apa dengan apa? Ingat tak belajar dulu? Ikatan kovalen dia terbentuk antara apa dengan apa? Atom mana dengan atom mana? Ingat dah? Bukan logam dengan bukan logam. Yes. Kovalen. Ikatan kovalen dia terbentuk di antara atom bukan logam dengan bukan logam. Yang sebelah bukan logam. So bukan logam akan bentuk ikatan kovalen. Okey. Awak belajar kan ada ikatan kovalen tunggal. Maksudnya macam ni je kan? Ikatan tunggal, single bond. Lepas tu double bond. Silibus awak tu belajar sampai triple bond ke? Belajar sini ya? Belajar kan? Ingat saya kopi. Betul tak? Betul. Ini ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Ini ikatan ganda 2. Ini ikatan ganda 3. Cek balik. So, untuk pempolimeran penambahan, dia mesti melibatkan monomer tu mesti ada ikatan ganda 2 antara atom karbon. Okey, atom karbon je. Ni antara atom karbon. Maksudnya, okey, dia jadi macam ni. Okey. So, karbon, dia macam dia bentuk dia lah. Satu atom karbon, awak kena ingat satu atom karbon dia ada 4 kaki. Dia ada 4 kaki dia. So sini ni 1, 2 dah ada ikatan. 1 ikatan, 2 ikatan. So mesti ada lagi 1, 2.
Okay, karbon ada 4 kaki. Ingat, karbon kasi ada 4 kaki. Allahuakbar. Okay, ni 1, 2, 3, 4. Okay. Maksudnya adalah mungkinlah ada hidrogen ke apa. Sepatutnya ni bab 2 ni. Tapi tak apa, dia simple saja. So saya nak highlight kat sini. Untuk pempolimeran penambahan berlaku, monomer tu, ini asas tadi, mesti ada ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon. Nampak? CC. So bila tindak balas tu berlaku, ikatan ganda 2 ni akan dibuka. Maksudnya tak ada ikatan ganda 2. So ingat, satu atom karbon ada berapa kaki tadi ada? Ada berapa kaki? Satu atom karbon ada berapa kaki? Kaki ikatan. 1, 2, 3, 4. Ni karbon 1, 2, 3, 4. Ni share kan? Ni share. Kongsi ni, kongsi. Kovalen kan kongsi elektron. So 1, 2, 3, 4. So bila tindak balas ni berlaku, ikatan ganda 2 ni akan terbuka. So dia akan terbuka, hilang. Dia akan jadi macam ni. 1. Okay, dia ni asal tadi kan. Hilang 1. So tak cukup lagi berapa? Tak cukup lagi berapa? Satu atom karbon saya kata ada berapa? 4. 4 kan? Okay, so tak cukup lagi 1. So dia buat polimer lah. So tak cukup lagi 1, dia gabung lagi sana. Nanti kita tengok contoh dia Saya tengok penambahan dulu Jangan pendek-pendek. Okay, contoh yang ni. Adalah gambaran jawab muka surat 147. Okay, tengok contoh. Okay. Saya ada satu molekul. Ni molekul Awak tak belajar bab 2 lagi, so tak apa. Dia ni Okay, ini nama dia monomer etina. Etina. Formula dia C2H4. Okay. Nampak etina. Cuba highlight besar sikit. Okay. So awak tengok, nampak tak? Dia ulangan ulang-ulang monomer. Ini pun etina juga kan? Nampak tak sama? Ini pun etina juga. Nampak. Okay. Monomer, gabung. Monomer. Banyak ni dia buat tanda macam ni, maksudnya banyak lagi lah, berjuta-juta lemon lagi lah. Okay. So, monomer ni nama apa? Apa nama monomer ni? Etena. Yes, etina ni nama monomer dia. Ni nama monomer. So, monomer etina ni, monomer ni nama dia etina. Etina ni dia bergabung. Tambah dengan tindak balas pempolimeran. Okay. So bila tindak balas tu berlaku, ikatan, nampak tak ikatan ganda 2 kat sini ni? Ini. Okay. Ikatan ganda 2 ni akan terpecah. Maksudnya hilang lah. Okay. So bila hilang, dia akan jadi macam ni. Okay, nampak saya ambil satu yang nombor 1, etina nombor 1 dia akan jadi C. Okay. C. Ni H. Yalah buat H ni Boleh nak kangkang dia, boleh. Tak nak kangkang pun boleh. Kita buat tak nak kangkang. Okay. Awak kena ingat, bila tindak balas pempolimeran berlaku, dia akan pecah. Ikatan ganda 2 terpecah. Satu atom karbon, ada berapa ikatan dia? Ada berapa kaki dia saya kata? 4 kan? So bila dia gabung, dia akan tambah ke sini, dia akan bergabung. So ambil pula yang kawan dia sebelah tak. Saya ambil kawan nombor 2. Ni saya letak gambar lain, warna lain. Ni yang nombor 2 ni nombor 1, ni nombor 2. Okey, nombor 2. C, double bond. Okey. Okey, dia pun pecah juga. Buat lagi. C. Sorry, C dah. Okey, maksudnya panjang lah, panjang jadilah macam ni. Ni digabung, nampak tak?
Sekarang ni kaki C ni cukup tak 4? Cukup tak 4 guys? Macam mana? 1, 2, 3, 4. Ni asal tadi kan? Ini monomer. Bila dia mengalami tidak balas pempolimeran, ikatan ganda 2 tadi akan break, akan pecah. So bila hilang ikatan ganda 2 tadi, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni lah. Single. Ada macam ni. Yang gambar warna merah ni. Tak boleh macam ni. Sebab jadi ikatan ganda 2 tak boleh. Sebab dia kata tak boleh, kaki aku tak cukup satu lagi lah. Tolong. So dia kena gabung monomer yang sebelah dia. Untuk bagi cukup. Gabung je lagi. Gabung je. Kiralah ada berapa monomer awak kat atas ni, awak tambahlah dia macam. Okay. So ini nama dia etena. Saya kata tambah poli jadi apa? Politena. Okay. Politena. Okay. Bentuk dia macam ni ataupun awak nak ringkaskan dia sebab nombor-nombor ni dia sangat banyak besar tau. Dia punya bilangan dia sangat-sangat banyak. So nak senang kita buat N. So kalau dalam kimia nak tulis macam mana, macam ni je lah. Awak buat macam ni. Ni monomer. Ni monomer etena tadi. Kan? Ada double bond sini kan? Okay, lepas tu buat macam ni, ada baju. Buat baju. Kamu buat macam ni, lepas tu buat C kan? Buang double bond dia. Buang double bond dia tu, buat macam ni. Ada 4 kaki. Pakaikan baju dia. Pakai baju dia. Letak N kat sini. N ni maksudnya satu nombor integer yang sangat besar. Nak merujuk kepada poli. Boleh? Okay, contoh lain saya tunjuk. Okay, ni nampak sikit kot ni. Okay, nampak ni? Ini polimer. Ini monomer. Atas ni adalah monomer Monomer 1, monomer yang sama lah. Monomer yang sama tapi dia nombor 1. Dia nombor 1, nombor 2. Banyaklah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Satu karbon ada 4 kaki. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Dia share kat situ kan. So atas ni adalah monomer. So bila mengalami tindak balas pempolimeran, ikatan ganda 2 tadi ni akan pecah. Nampak ni dia akan pecah ni. So dia tak cukup lah. Dia kena tak cukup satu ni, lompek kat sini ni. Single kat situ, dia tak cukup kan. Dia tak cukup kaki. So awak gabungkanlah dia. Gabungkan dia. Ni tak tahu kan. Lepas tu jadi macam ni. Lepas tu buat macam ni. Pendekkan Bila dalam kimia awak ambil ni je. Ambil air ni, letak N. Anak panah buat macam ni je. Ambil satu saja merujuk kepada polimer yang lain. Yang panjang-panjang macam ni kan. Awak ambil je dia punya polimer. Kalau nak tulis awak ambil yang mula-mula monomer dia. Okay. Ni monomer. Tu buat anak panah. Ni monomer. So buat 4. Satu. Kaki dia 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So buat baju. Ni H. Sama je, salin je. Okay, buat baju, letak N. So sini adalah monomer. Sini adalah poli. Dia ada baju. Polimer. Okay, boleh faham tak bentuk dia? Bentuk yang penting tu. Boleh. Okay, simple je. Awak tak hafal nama dia etena apa sebab tu buat 2. Yang penting awak tahu nak ambil monomer tu yang mana. Nampak tak yang mana dia berulang sama? Berulang sama, nampak ni? Ni dengan ini berulang sama sangat ni. Ini dia berulang. Dia berulang kan? Berulang. So awak ambil tu je lah. Okay. So ulang balik sekali, pempolimeran penambahan dia berlaku apabila monomer mempunyai ikatan ganda 2. So kalau ada monomer tu ada double bond, yang ada double bond lepas tu baru pecahkan dia. Kita pecahkan dia. So tindak balas pempolimeran penambahan, so last kali dapatlah polimer. So sewaktu tindak balas ikatan ganda 2 dibuka, break lah, dia akan pecah dan monomer ditambah, so tambah pada rantai. Sebab tu kita panggil dia rantai. Polimer tu satu rantai molekul panjang.
Okey, contoh lain. Okey. Contoh lain. Okey ni. Senang nak cerita tengok. Okey, masih dengan saya lagi ke? Lapor nasi tu Tak makan lagi tu. Saya tadi sedang kelas, lepas tu sambung kelas lagi. PDPR lagi penat. Lapor. Lapor kan? Oh sama lah teacher tak makan lagi. Tadi kelas PDPR, lepas tu sambung kelas bersemuka. Tapi tak apalah demi korang. Okey, tengok sini guys. So ini adalah monomer. Ini polimer. Okey, nampak tak monomer? Ada double bond. Ada double bond, so tindak balas ni penambahan, tindak balas pempolimeran ni nama dia pempolimeran penambahan. Boleh? Ada je atom carbon double bond, nampak je monomer dia macam ni bentuk dia. Itu nama dia tindak balas pempolimeran penambahan. Okay, nampak yang macam ni, lepas tu buat je baju dia. Buang double bond, buang double bond, pakai baju letak N. Okay, ni. Nampak ni? Okay, saya buat nombor 2 ni. Betul macam ni. C double bond C. Okay, dia ada CH3. Jangan pening dia punya formula ni sebab nanti akan belajar bab 2. Okay. Okay. Kalau dia bagi sini monomer kan? Soalan akan minta macam ni. Lukiskan polimer dia. Soalan bagi monomer, dia akan bagi salah satu. Dia bagi polimer ataupun bagi monomer. So lukiskan monomer ini. Sama lukislah dia. Lukis dia. Saya kata macam mana? Buang double bond. Okay, tulis dulu semua. H, atas H. Bawah ada H. Bawah ni ada CH3. Buat tangan macam ni. Pakai baju. Letak N. So ini polimer. Bagi nama dia. Okay. Ni bukan ni tadi kan. Tadi tulis polietina polietina tadi bukan polietina. Okey, kalau ini nampak soalan bagi. Ini adalah polietina. Berikan nama monomer. So monomer ni adalah apa guys? Etina. Apa nama monomer dia? Yes? Etina. Oh sorry. Bukan polietina. Bukan sorry. Nama dia polipropena. Propena. So monomer dia nama apa? Propena kot. Betul tak? Bukan kot nama betul. Dia cakap buang je perkataan poli ni. Boleh? Boleh tak? Dia akan bagi macam ni je. Kadang-kadang dia bagi macam ni. Dia bagi ni. Okay, saya tutup yang ni Saya contohlah vinyl corridor saya tak tahu kan. Okay. Dia bagi macam ni kan. Dia bagi polimer. Contohnya dia bagi polimer. Dia bagi polimer awak bentuk macam ni. Tak synchronize pula otak saya dengan mulut saya. Sebab lapar. Okay, tengok saya buat polyvinyl corridor. C, saya buat polimer Buat polimer dah tak ada H kat atas ni. Lepas tu Cl. Lepas tu ada H. Lepas tu ada H. Padahal tak nampak H ni. Okay. Okay. Dia bagi ni. Dia akan cakap lukiskan monomer dia. Bila suruh minta lukiskan monomer dia, awak buatlah double bond kat sini. Buat double bond kat sini. Buang baju. Jadilah monomer. Pak, macam ni. Buang baju je. Buang baju tambah double bond. Kalau soalan bagi polimer dulu. So nama dia polyvinyl chlorida. Kalau nama dia adalah nama lain dia nama lain bagi polyvinyl chlorida ialah polychloroethena. So nama dia monomer dia apa dia? Chloroethena. Siapa tu? Chloroethena. Buang poli. Chloroethena. Senang kan? Senang sangat. Yang ni pun sama. Sterina ni adalah Polistrina. polistrina tu. Apa dia polistrina tu? Polistrin. Polistrina.
Polystyrene tu, poli. Sebenarnya dia tak poli. ada monomer styrena. Nampak dia bagi tiba-tiba ketul kat sini kan. Ini toluan kat sini ni. Awak tak belajar tak apa. Tak kisahlah bentuk Teacher, dia. yang Ya. tu kena lukis ke bentuk tu? Kalau dia bagi bunyi sound, awak tak hafal pun, dia mesti bagi Betul. salah satu. Kalau suruh lukis biji macam tu. Yang penting awak tahu kat mana. Polimer tak ada double bond, ada baju. Kalau monomer dia ada double bond. Okey, ni contoh dia lah. Etina nak buat botol plastik awak tu guna polietina lah. Polipropena buat alat mainan. Contoh dia vinyl PVC, pipe air, penebat elektrik. Ciri-ciri dia kena ingat. Okay, kalau polystyrene, dengan polystyrene lah. Muka makanan kan. Okay, itu polimer untuk penambahan. Sama je, kondensasi pun sama juga. Cuma dia beza dia. Habiskan je lah kondensasi ni sikit lagi. Okay, polimer kondensasi pula sekurang-kurangnya melibatkan dua jenis monomer yang berbeza. Tadi monomer yang sama kan? Monomer sama, syarat ni untuk polimer yang ni. Monomer sama, lepas tu dia mesti ada ikatan ganda dua. Untuk kondensasi pula, polimer dia mesti berbeza. Sekurang-kurangnya ada dua jenis monomer yang berbeza. Okay, dan ada dua kumpulan berfungsi yang terlibat dalam tindak balas. Kita tengok polimer dan satu produk lain. Dia maksudnya dia bukan dapat hasilkan polimer saja, dia ada produk lain. Contohnya. Okey, contohnya ni. Jangan pening Jangan pening. Dia bagi bentuk macam tu, tulis je. Dia takkan tanya macam ni. Okey, kita tengok contoh polimer kondensasi. Okay, contohnya tindak balas pempolimeran kondensasi untuk menghasilkan terilina. Nama pelik-pelik memanglah sebab nama kimia. Jangan terkejut pula. Bentuk pelik-pelik memanglah kimia kan. Tapi tak boleh pening sebab diberi. Cuma awak tahu kat mana nak potong dia. Kat mana nak tambah, kat mana nak potong. Mana monomer, mana polimer. Okey, kat sini. Okey So ini monomer. Allah. Ini monomer satu sebab dia mesti monomer yang berbeza. Ini monomer dua. Okay. Gabungkan dua-dua ni. So bila gabungkan dua-dua biasanya produk dia air lah. Air ataupun acid. Biasanya kita ambil HOH gitulah. Okay, nampak ni. So yang ni tadi ni buang. Ini buang. HO. So H2O. Okay, buang dia. Buang dia, ingat satu karbon ada 3 kaki. Karbon kaki ke dah 4 kaki. Oksigen ada 2 kaki. Hidrogen ada 1 kaki. Ni kan sama hidrogen. Hidrogen 1, betul lah. Oksigen 2, 1, 2 betul. Karbon 4, betul lah. 1, 2, 3, 4. Ni 4 ni. 1, 2, 3, 4. Okay, so bila buang air ni, ni kosong kan? Tarik, gabungkan dia. Nampak ni? Buang air tadi kan kat sini kan? Ambil, gabung dia. Ambil satu ikatan. Gabungkan dia. Terilina. Okay, produk akhir dia adalah air. Air yang buang tadi. Dengan pening-pening sangat lah. Maksudnya awak kena potong mana dia. Boleh kondensasi. Konsep sekarang ni kondensasi. Dia mesti dua monomer yang berbeza. Okay, contoh lain. Nampak pening ni kan? Nama dia, tak payah hafal nama dia. Tak perlu hafal. Tahu je kat mana nak potong dia. Okay. Yang ini dia ambil HCl. Dia buat HCl satu karbon ada 4 kaki. Oksigen mesti 2. Hidrogen 1. So dah buang ni HCl. Okay. HCl di sini. Okay. Tarik je lah dia. Kawinkan dia. Mana bentuk dia? Dia kat sini nampak ni. Ni yang warna merah saya ni dengan sama yang merah panjang ni. Inilah nylon. Yang tali nylon tu. Okay, nama-nama dia pun tak payah hafal. Dia tak ada poli-poli ni level awak tahu konsep dia je. Nak ambil kat mana dengan macam mana terhasil untuk polimer, pempolimeran kondensasi. Mesti melibatkan dua monomer yang berbeza. Kalau monomer yang sama ada double bond, itu untuk tindak balas pempolimeran. Apa dia? Pempolimeran
Tindak balas pempolimeran. Kondensasi. Kondensasi. Apa dia? Penambahan. Tindak balas ni melibatkan monomer yang sama yang ada double bond. Apa nama tindak balas tu? Pempolimeran penambahan. Very good. Pempolimeran penambahan. Jadi apa konsep je? Kalau dia melibatkan monomer yang berbeza, lepas tu ada pula produk lain, nama dia tindak balas. Pempolimeran kondensasi. Okey. Dapat idea dia? Good Zulaika, good Zulaika. Good Zulaika. Very good. Okey. Saya hafal daripada pening ya. Okey. Habis dah. Untuk kondensasi. Okey, yang lain tu boleh baca kot ni. Sikit je lagi ni lah. Ciri-ciri polimer. Polimer sintetik tu sendiri. Dia baca je lah nak buat nak kawan. Ciri-ciri polimer sintetik. Penebak haba yang baik, ringan, kuat, daya tak penebak haba yang baik. Bersifat lengai dan tidak reaktif. Dia ada plastik kan. Okey, kegunaan polimer sintetik. Ni baca je lah dalam buku awak Sebab ni simple je. Perubatan. Amal. Radas. Ni plastik. Beg plastik ni beg plastik adalah polimer sintetik. Nylon. Polimer akrilik. Bumbung kalis air. Bumbung kalis air. Oh, ada Saya baru tahu. Bumbung kalis air maksudnya kalau hujan dia tak kena air. Awak cari lah ni polimer akrilik ni. Semua bubuh kali air. Ketak lekat dalam air. Air masuk. Macam mana? Bergelak air mana? Buserak air. Lilin. Tak ada buserak air. Dia salurkan dekat maksudnya tak kena hujan lah. Maksudnya tak kena air menghasilkan bumbung kalis air kan. Cuba cari Google lah kan. Awak nak sebab benda-benda baru ni. Okey, tengok ni polimer. Tapi walaupun plastik banyak tapi itulah sampah banyak kan. Betul sekali. Kenapa sampah banyak? Kenapa guna polimer banyak dah habis dalam sekitar kita? Sebab dia boleh ketas semula. Sebab apa? Tak nyanyi. Sebab apa? Kenapa adanya plastik banyak ni habis tercemar dalam sekitar? Kenapa? Sebab apa? Kenapa plastik tu apa? Kenapa polimer tu kenapa? Apa keburukan dia? Dia tak merepot. Yes, dia tak merepot. Kita tak terbiodegradasi. Plastik tidak terbiodegradasi. Degradasi. Oh, okay. Maksudnya dia tak dapat diurai oleh mikroorganisma. Okay, so plastik tak boleh. Oh, habis tu boleh bab ni. Bayangkanlah plastik tu kan, dia ambil masa dekat botol plastik kan, botol plastik orang buang-buang tu kan. Awak rasa berapa tahun dia nak melupus sebenarnya? Nak terurai sepenuhnya. Berapa tahun? Berapa tahun? Lama. Berapa lama tu? Bertahun-tahun. Bukan bertahun-tahun kan. Beratus-ratus tahun. 450 tahun. Bayangkan botol plastik beli mineral kan. Awak buang. Buang tu sebenarnya nak bagi botol plastik tu terurai sepenuhnya 450. 450 tahun. Lama gila. Tu nak cakapnya plastik tu tak terbiodegradasi. So macam mana awak nak atasi dia? Oh, dia kebat sikit lah. Macam mana buat? Sekarang dah buat kan? Apa dia? Bakar. Bakar pencemaran alam. Semula. Okay, kita guna DIY. Semula. Sekarang ni pernah nampak tak plastik macam ni? Semula. Pernah nampak tak plastik macam ni? Pernah. Plastik recycle lah. Plastik ni dia biodegradable lah. Maksud biodegradable ni dia boleh terbiodegradasi lah. Konsep dia macam ni lah. Maksudnya dia tambahkan, adalah dia tambah apa kat sini kat plastik tu kan. So plastik tu bila kena haba, kena sinaran matahari ke apa ke, lama-lama dia akan jadi terurai lah. Ni selalu sekarang banyak dah plastik macam ni. Awak nampak dia punya simbol macam ni biasanya. Ataupun sekarang ni banyak dah polystyrene. Polystyrene sekarang ni yang daripada batang pisang yang boleh makan terus. Polystyrene boleh makan? Boleh, tapi dia tak pakai lah polystyrene. Kalau polystyrene tu maksudnya benda plastik kan. Makan. Tapi Boleh makan. maksudnya Makan lah Pak batang pisang ada tau. Gunakan batang pisang, gunakan kertas biasa je. Maksudnya macam-macam benda lah dia boleh gunakan. Makan apa kan? Nanti kalau ikutkan tajuk ni kena buat projek tau. Kita kena buat satu produk yang guna bahan kita semula.
Macam dulu saya buat guna batang pisang. Memang jadi ya. Kertas kita buat daripada batang pisang. So batang pisang tu kita lunyai-lunyaikan, kita keringkan. Memang jadi kertas. Kertas tu boleh tulis lagi. So kertas tu memang boleh guna lah ni. Guna buat sudu, lapar kan. Ada sekarang diguna ada ubi kentang. Ubi kentang ada, ikutlah. Maksudnya sekarang ni banyak inovasi. Lepas makan Maggi goreng kan, beli Maggi goreng. Oh lapar lagi, makan je lah sudu tu sebab buat kentang kan. Cicah dengan sos. Krok, makan. Tak Wow. Kalau bersih lah. Okay, maksudnya itulah. Maksudnya terbayuh kita nak bagi dia terurai lah. Kita tak nak membazir. Kita tak nak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Ni contoh yang buat lah. Tengok ni, hari pertama plastik lah. Ni nak ceritakan plastik biodegradasi tu kan. Kan plastik orang beli biasa kan tak terurai kan. Awak buatlah sampai tahun depan pun tak hancur-hancur. Tapi kalau gunakan plastik ni, plastik yang ada biodegradasi tu, okey, kenakan cahaya saja. 55 hari dia dah jadi macam ni, dah hancur. Kita nak macam ni lah. Teknologi hijau. Okey, banyak lagi awak boleh tengoklah dalam gambar-gambar dalam buku teks semua lah, dalam Google ke apa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan? Okay, Tak ada. ada. Faham kan? So apa yang belajar hari ni? Faham. Polymer. Kita nak ambil ni lah siapa. Nak cari tak siapa nama. Dah lah. Ain Najwa ada Ain Najwa? Aina Jua. Nama Ain Najwa nama ni. Okey, apa poin pertama? Apa yang poin yang belajar hari ni? Okay, dan habis masa kita. Bagi je. Apa yang faham hari ni? Sikit-sikit poin. Dalam setengah ayat je. Polimer tu apa? Apa dia? Polimer tu rantai. Siapa tu? Bantuan. Pak An. Pak An. Agak kita lagi. Tengku Muhammad Aisyar. Apa dia? Tengku. Bagi je poin apa yang awak tahu hari ni, yang belajar hari ni. Sikit je sebab nak habis masa dia ni. Dah habis masa pun. Apa dia Tengku tak dengar? Dah slow. Dulu lah. Ya Tengku. Aisyah. Cepat-cepat nak habis ni, nak pergi makan, lapar. Aisyah, tak tahu. Nak makan lapar. Lapar ni cepat. Tengok Aina juga lagi, saya tak choose pilih Azia. Azia? Ya saya. Okey cepat, apa yang belajar ni? Satu je. Kita belajar tentang polimer. Okey. Mula-mula dia jadi monomer. Lepas tu dia ada banyak monomer, dia akan jadi polimer. Maksudnya dia berantai banyak. Pandai. Okey good. Itu sahaja untuk hari ni. Siapa tak masuk ni? Sekali ni masuk semua kan? On je. Saya stop presenting. On set kamera. Pak An ni. Lah rasa dekat dah pulas telinga ni. Pulas telinga. Mana lain? Okay, semua masuk hari ni kan? Okay, thank you. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa siapkan nota. Tak ada homework ni. Siapkan